Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 163. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq bin Muhammad Hatta bersama rakan-rakan Muhammad Afnan bin Muhammad Kamarul Arif, Muhammad Akmal Azim bin Abdul Rahman dan Muhammad Azri bin Ahmad Fauzi. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan tugasan berkumpulan kami yang bertajuk konsep Tisma, yakni bertuhan, dan Atisma, tidak bertuhan, kepentingan dan implikasi dalam kehidupan. Tisma dan Atisma kedua-duanya berasal dari perkataan Yunani iaitu Theos yang membawa maksud Tuhan atau Dewa. Tisma yakni bertuhan merupakan satu kepercayaan yakni meyakini kewujudan Tuhan yang mencipta dan mengawal alam semesta. Para penganut Tisma mempraktikkan nilai keagamaan melalui ibadah, doa dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Agama-agama seperti agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha merupakan contoh penganut Tisma yang percaya akan kewujudan Tuhan sekalian alam. Manakala Atisma, yakni tidak bertuhan, merupakan satu kepercayaan yang menolak terhadap kewujudan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Para penganut Atisma cenderung terhadap penjelasan sains dan logik dalam memahami fenomena alam dan asal-usul kejadian manusia. Mereka tidak menganut sebarang agama. Mereka hanya menekankan pemikiran bebas yang berpandukan nilai-nilai moral dan etika dalam sesebuah masyarakat. Perbezaan di antara penganut Tisma, yakni bertuhan, dan penganut Atisma, yakni tidak bertuhan, terletak pada kepercayaan mereka terhadap kewujudan Tuhan atau kekuatan rohaniah yang mencipta dan mengawal alam semesta. Penganut Tisma meyakini adanya Tuhan dan cenderung berpegang pada ajaran agama, sementara penganut Atisma tidak percaya akan adanya Tuhan dan seringkali mencari penjelasan melalui logik akal, bukti ilmiah dan pertimbangan rasional. Penganut Tisma sering terlibat dalam ibadah dan ritual keagamaan, sementara penganut Atisma cenderung fokus pada kehidupan di dunia tanpa bersandar pada kewujudan Tuhan maupun kekuatan rohaniah. Seterusnya, saya Afnan akan menjelaskan kepentingan dan implikasi kedua-duanya dalam kehidupan manusia. Teisme dengan keyakinannya kepada Tuhan atau entitas ketuhanan memberikan fondasi etika dan moral yang kuat kepada individu dan masyarakat. Ini memiliki implikasi yang mendalam dalam membentuk pandangan tentang kebenaran, keadilan dan perilaku yang bijak. Yang pertama, memberikan kerangka etika dan moral. Penyelarasan dengan ajaran Tuhan, Teisme mengajarkan bahawa etika dan moral berasal dari ajaran Tuhan yang adil dan bijaksana. Mengarahkan tindakan kepercayaan kepada entitas ketuhanan memberikan pedoman moral yang jelas untuk mengarahkan tindakan individu. Yang kedua, kesejahteraan spiritual dan ketenangan. Hubungan dengan Tuhan, kesejahteraan spiritual dapat dicapai melalui hubungan yang erat dengan Tuhan, memberikan makna kepada kehidupan. Ketenangan dalam kesulitan, keyakinan kepada Tuhan memberikan ketenangan dalam menghadapi cabaran hidup. Dan ketiga, implikasi dalam kehidupan manusia. Pandangan tentang keadilan, Teisme cenderung membentuk pandangan tentang keadilan yang bersumber dari prinsip-prinsip agama. Moral sebagai panduan, moral Teisme menjadi panduan dalam membuat keputusan dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks keadilan dan moral, Al-Quran menegaskan prinsip-prinsip moral dan etika yang membentuk landasan kehidupan Muslim. Contoh kedatangan surah yang relevan adalah dari surah Al-Hujurat ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menekankan pentingnya ketakwaan sebagai dasar kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, menyumbang kepada landasan moral dalam konsep tisma. Penjelasan etisma tentang pemikiran bebas dan kebebasan moral. Sebaliknya, etisma menekankan pemikiran bebas dan kemandirian moral. Implikasi etisma dalam kehidupan manusia bergantung pada nilai-nilai dan etika individu dan masyarakat yang bersangkutan. Berikut adalah penjelasan yang lanjut. Yang pertama, pemikiran bebas. Tidak terikat pada ajaran agama, etisma membebaskan individu dari keterikatan pada ajaran agama tertentu, membolehkan pemikiran bebas dan kritikal. Yang kedua, kemandirian moral. Berpandukan kemanusiaan, etisma cenderung memandang moral dari perspektif kemanusiaan tanpa ketergantungan pada ajaran agama. Kebebasan moral individu, masing-masing individu bebas menentukan etika dan moral mereka tanpa terikat pada norma agama tertentu. Yang ketiga, implikasi dalam kehidupan manusia. Kebebasan individu, etisma mempromosikan kebebasan individu untuk menentukan nilai moral mereka tanpa tekanan ajaran agama. Hak asasi manusia, implikasi etisma dapat menyokong pemahaman hak asasi manusia dan pluralisme moral dalam masyarakat. Sekiranya kita merenung bersama, kepercayaan kepada Tuhan dan etisma masing-masing membawa implikasi yang mendalam dalam membentuk etika, moral dan pandangan hidup. Penting untuk menghormati perbezaan ini dan bekerja bersama untuk mencapai masyarakat yang adil dan harmoni. Selanjutnya, bagaimana untuk mengenal pasti tahap kefahaman tisma dan etisma terhadap masyarakat? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tahap kefahaman tisma dan etisma dalam masyarakat, kita dapat merujuk kepada kajian sosiologi dan statistik agama. Melalui tinjauan pendapat dan penyelidikan, kita dapat memahami kepercayaan agama dan kecenderungan etisma dalam populasi. Yang pertama, kajian sosiologi dan statistik agama. Tinjauan pendapat menggunakan kajian sosiologi untuk melakukan tinjauan pendapat dalam masyarakat mengenai kepercayaan agama dan pandangan etis. Penyelidikan statistik melakukan penyelidikan statistik agama untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai distribusi kepercayaan agama dan kadar etisma dalam populasi. Yang kedua, tinjauan pendapat, wawancara dan soal selidik. Menggunakan wawancara dan soal selidik untuk mendapatkan pandangan langsung dari individu mengenai kepercayaan agama atau ketiadaan Tuhan. Diskusi kumpulan fokus. Menyusun sesi diskusi kumpulan fokus untuk mendapatkan wawancara mendalam dari pelbagai perspektif dalam masyarakat. Yang ketiga, penyelidikan statistik agama. Analisis data demografi. Menganalisis data demografi untuk memahami hubungan antara kepercayaan agama dan faktor-faktor seperti umur, jantina dan kawasan geografi. Ketelitian sampel, menjalankan kajian dengan sampel yang mencerminkan kepelbagaian masyarakat untuk hasil yang lebih ketara. Yang keempat, implikasi dari hasil kajian. Pemahaman terhadap keperluan masyarakat. Dengan menganalisis hasil kajian, kita dapat memahami keperluan masyarakat dalam konteks kepercayaan agama dan ketiadaan Tuhan. Dasar dan pendidikan. Hasil kajian dapat membentuk dasar dan pendidikan untuk menyokong pelbagai pandangan agama dan ketiadaan Tuhan dalam masyarakat. Dalam konteks kepelbagaian kepercayaan agama, Al-Quran menegaskan prinsip penghormatan terhadap perbezaan pandangan. Ayat berikut dari surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 256 mencerminkan konsep ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Tiada paksaan dalam beragama, sesungguhnya telah jelas keterangan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa yang ingkar kepada syaitan dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kukuh yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Ayat ini menekankan prinsip kebebasan beragama, memberikan dasar untuk penghargaan terhadap perbezaan keyakinan dalam masyarakat. Dengan merujuk kepada kajian sosiologi dan statistik agama, kita dapat membentuk pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kepercayaan agama dan ketiadaan Tuhan dalam masyarakat. Melalui pengiktirafan perbezaan dan penghormatan terhadap hak individu untuk memilih keyakinan mereka, kita dapat mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Bentuk-bentuk etisme dan cabaran yang perlu dihadapi pada masa kini. Terdapat 3 bentuk utama etisme pada masa kini. Yang pertama adalah etisme tradisional yang menolak keberadaan Tuhan atau dewa-dewi berdasarkan keyakinan atau agama tertentu. Yang kedua adalah etisme sekular yang menolak keberadaan Tuhan atau dewa-dewi berdasarkan penalaran dan bukti ilmiah. Dan yang ketiga adalah agnostisme yang menyatakan bahawa keberadaan Tuhan atau dewa-dewi tidak dapat dibuktikan dan difahami secara fizikal. Antara cabaran utama yang dihadapi pada masa kini dengan penularan etisme yang semakin meningkat adalah pengaruh media sosial. Media sosial telah menjadi satu platform yang memudahkan penyebaran ideologi etisme. Banyak konten etis yang tersebar di media sosial termasuk video, gambar dan artikel. Hal ini dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dan memperkuatkan pandangan etis. Yang kedua adalah kurangnya pendidikan agama. Kurang pendidikan agama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat menjadi etis. Ketika seseorang tidak memahami pemahaman yang cukup tentang agama, mereka lebih cenderung untuk meragui keberadaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah pengaruh budaya barat. Pengaruh budaya barat yang sekular dapat mempengaruhi masyarakat untuk menjadi etis. Banyak filem, muzik dan buku mempromosikan pandangan sekular dan meragukan keberadaan Tuhan. Hal ini dapat memperkuatkan pandangan etis dan mempengaruhi masyarakat untuk mengikut trend tersebut. Cara mengenangi isu etis yang pertama adalah meningkatkan kesedaran agama. Meningkatkan kesedaran agama dan memberi pendidikan agama yang lebih baik kepada masyarakat adalah cara terbaik untuk menangani isu etisme. Yang kedua adalah menggalakkan dialog antaragama. Menggalakkan dialog antara agama dan membina jabatan kefahaman adalah penting untuk menangani isu etisme yang semakin berkembang pesat. Yang ketiga adalah menyediakan sumber pendidikan agama yang lebih baik seperti buku, video dan bahan-bahan pendidikan lain penting untuk menangani isu tersebut. Kesimpulannya, dalam mengenai isu ini, kita perlulah memahami asas-asas kepercayaan agama dan mempromosikan dialog antara agama dan etis. Kita juga dapat memperkenalkan pendekatan yang lebih eksklusif dan membuka ruang untuk dialog dan perbincangan secara terbuka. Assalamualaikum dan hai, saya akan membincangkan tentang kesan kefahaman etisme di kalangan masyarakat dalam kehidupan semasa. Kesan psikologi pada diri. Seorang etis yang komited dengan pegangannya sentiasa akan rasa tidak puas hati selagi mana kepintarannya dicabar ketika berdebat bersama orang agama. Apabila pegangan dan fahaman mereka berkaitan alam dan kejadian manusia diragui, maka akan munculnya perasaan bingung dan kacau bilau serta hilang ketenangan jiwa dalam hati. Malangnya, mereka tidak sedar bahawa itu cumalah sifat ego yang semakin menggunung dalam jiwa mereka. Agama memberikan manusia tujuan atau cara hidup dan memberikan jawapan tentang hal yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Dengan agama juga, manusia mampu membezakan hakikat sebenar bagi kebaikan dan keburukan. Selain itu, agama juga adalah penyimbang antara elemen luaran dan spiritual manusia. Agama dapat memberikan panduan moral dan etika serta memberikan tujuan hidup yang jelas bagi banyak orang. Prinsip-prinsip agama sering dianggap sebagai pedoman untuk membezakan antara kebaikan dan keburukan. Dalam agama Islam, ada menyebut keadaan orang seperti ini. Ia disebut dalam surah Al-An'am ayat 125. Yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Rosaknya institusi kekeluargaan.
Perkembangan ideologi ateism menyebabkan institusi kekeluargaan di dalam sesebuah negara semakin terancam. Ini kerana kepercayaan ideologi ateism yang bertentangan dengan konsep kepercayaan agama menyebabkan hubungan sesama jantina dibiarkan berlaku. Perkahwinan sejenis ini hanyalah mengikut nafsu dan kenikmatan seksual sahaja, kerana ianya tidak akan melahirkan generasi seterusnya. Dan hubungan seksual sesama jantina menjadi antara penyebab utama penularan wabak HIV dan AIDS. Malangnya, ini dibiarkan berlaku kerana tiada larangan agama yang dipatuhi oleh golongan etis. Selain itu, hidup bersama tanpa menikah semakin umum terjadi, didorong oleh berbagai faktor termasuk tiada pegangan agama serta keinginan untuk mempertahankan kebebasan. Perubahan pandangan masyarakat terhadap hubungan tanpa pernikahan menyebabkan beberapa pasangan memilih untuk hidup bersama tanpa menikah. Dalam agama Islam maupun Kristian, kedua-duanya ada mempromosikan perkahwinan kerana ia akan memberikan banyak kebaikan pada sesebuah komuniti. Kita dapat melihat dalam Al-Quran surah Al-Nisa ayat 1. Wahai segala manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan isterinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan dari segi agama Kristian, dalam chapter Genesis ayat 27 dan 28, maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarannya, demikianlah lelaki dan perempuan diciptakan menurut gambaran Tuhan. Lalu Tuhan memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, hendaklah kamu mempunyai anak cucu yang banyak, penuhilah bumi dan hendaklah kamu menguasainya, hendaklah kamu menguasai ikan di laut, makhluk yang berterbangan di langit dan semua makhluk hidup di bumi. Akhir kata, kesimpulan yang boleh dirumuskan daripada topik ini ialah setiap agama dan negara di dunia sedang berhadapan dengan ancaman ateism yang menyeru kepada pemikiran menolak Tuhan. Ateis percaya bahawa Tuhan tidak wujud dan kewujudan Tuhan adalah palsu. Aktiviti dakwah terutamanya kepada golongan remaja yang kurang pendidikan agama perlu dipergiatkan lagi dengan pelbagai kaedah, memandangkan mereka adalah sasaran yang terdedah dengan bahayanya ateism. Golongan remaja sebegini perlu didekati secara bersahaja dan santai agar kefahaman tentang Islam dapat disampaikan juga kepada mereka. Selain itu, pihak berautoriti disarankan memanfaatkan penggunaan media online semaksimum yang mungkin dalam menyebarkan dakwah Islam. Ini kerana majoriti manusia pada zaman globalisasi kini menggunakan media online untuk mencari maklumat dan informasi. Penutup kata, bagi yang sudah tersimpang jauh, pintu taubat sentiasa terbuka bagi sesiapa yang mengkehendakinya. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Zumar ayat 53 hingga 54 yang berbunyi, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون